Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyamina binti Syahadi, berusia 19 tahun. Saya berasal dari Bumi Kenyalang iaitu Miri Sarawak. Sekolah menengah terdahulu saya di Kolej Tun Datuk Tuanku Haji Bujang selama 3 minggu. Dan kemudian saya melanjutkan pelajaran di MRSM Kuching selama 5 tahun dan kini saya melanjutkan pelajaran di Kolej Matrikulasi Pahang masuk semester ketiga. Sewaktu saya sekolah menengah, saya telah mendapat keputusan 5A dalam PT3 dan SPM. Manakala di Kolej Matrikulasi Pahang, saya telah mendapat keputusan 4 flat untuk semester 1 dan semester kedua. Semasa di sekolah menengah, saya telah memegang jawatan sebagai Naib Presiden Badan Dakwah dan Rohani. Di matrikulasi pula, saya telah memegang jawatan sebagai file leader untuk subjek fizik. Di MRSM Kuching, saya telah melibatkan diri dalam program Penaduan Islamiah MRSM Semesa yang diadakan di MRSM Serting Negeri Sembilan. Saya juga telah menyertai program kepimpinan Pusat Kepimpinan Pelajar Mara Musket di Rockview Agrotech Minggu Sarawak. Baru-baru ini, saya telah menyertai kursus Peer Assisted Learning PAR program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia. Jika saya perlu untuk memperkenalkan diri saya dalam 3 perkataan, maka saya seorang yang kreatif, bercita-cita tinggi dan komited dalam menyelesaikan tugasan. Matlamat saya adalah untuk sentiasa bahagia dan berjaya dalam mencapai segala impian. Saya juga ingin membanggakan kedua ibu bapa dan keluarga saya. Di samping itu, saya ingin menjelajah dunia untuk mempelajari lebih banyak perkara baru. Jadi, adakah saya telah memenuhi syarat kelayakan yang anda inginkan? Maka, hubungi saya. Hey, keep me where the light is, keep me where the bright is. Two left feet, can you show me where the ride is? I've been on the low side. Sistem dan struktur pentadbiran negara merujuk sebuah negara atau organisasi yang menjelaskan struktur, amalan, aktiviti dan prinsip sesebuah negara dengan Perlembagaan Negara sebagai garis panduan sesebuah negara. Perlembagaan negara merupakan rujukan utama dalam bidang pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan akan menjadi batal dan tidak sah. Badan Eksekutif merupakan badan yang bertindak melaksanakan dasar kerajaan. Kuasa eksekutif terletak pada YDPA dan kuasa tersebut boleh dijalankan oleh baginda atau jemaah menteri atau mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh kabinet. Kabinet atau jemaah menteri merupakan badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh YDPA untuk membentuk sebuah kerajaan. Kabinet akan memberi arahan yang dilaksanakan oleh jentera pentadbiran kerajaan persekutuan, membuat dan mengubah dasar kerajaan dan memberi arahan bagi melaksanakan dasar, menentukan dasar kerajaan dan mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara. Ahli Kabinet dikerajui oleh Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri dan mesyuarat diadakan sekali seminggu pada hari Rabu secara tertutup. Kementerian dan jabatan melaksanakan tugas eksekutif kerajaan pusat. Biasanya, menteri yang tidak mengetahui mana-mana kementerian dikenali sebagai menteri tanpa berportfolio. Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negara, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Mengubal dasar kerajaan, merancang pembangunan dan menyelaras rancangan pembangunan. Badan Kehakiman merupakan badan yang bertanggungjawab mentafsir dan melaksanakan undang-undang. Badan ini juga dikenali sebagai sistem perundangan dan ahlinya terdiri daripada para hakim, magistrat dan biasanya dilantik oleh ketua negara masing-masing. Mereka juga menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa terutamanya polis dan menegakkan undang-undang.
Antara peranan Badan Kehakiman adalah mentafsir undang-undang, mengadili tindakan-tindakan sivil, mengadili pendakwaan jenayah, mendengar rayuan dari Mahkamah Bawahan, pengurusan harta pusaka dan pengeluaran waran tangkap. Badan perundangan ialah sejenis majlis perundangan perwakilan yang memiliki kuasa untuk menggubal, meminda dan meratifikasi undang-undang. Ia dikenali dengan banyak nama dengan yang paling umum merupakan Parlimen dan Kongres. Walaupun istilah-istilah itu juga membawa pengertian yang lebih khusus. Dalam sistem berparlimen, badan perundangan ialah badan yang tertinggal dan yang melantik cabang eksekutif. Dalam sistem berpresiden, badan perundangan dianggap sebagai cabang khas yang kuasanya sama sahaja dengan cabang eksekutif. Selain daripada menggubal undang-undang, badan perundangan biasanya mempunyai kuasa tersendiri untuk menaikkan cukai, menerapkan belanjawan serta rang undang-undang. Kebenaran Dewan Perundangan juga biasanya diperlukan sebelum mengikat perjanjian perdamaian dan mengisytiharkan perang.